RM134,400 selepas mendakwa ditipu sebuah agensi pelancongan. Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Fika binti Muhammad Azizi dari kelas DPH 5G. InsyaAllah hari ini saya dan rakan-rakan sekumpulan saya akan membentangkan topik kajian kes penipuan haji yang diberikan oleh Miss Kausar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Nur Aina Afiqah binti Muhammad Azizi dari kelas DPH 5G. Yang kedua, Nurul Aini Syahira binti Muhammad Razali dari kelas DPH 5I. Yang ketiga, Muhammad Amirul Haziq bin Rosmawi dari kelas DPH 5I. Yang keempat, Muhammad Khairul Azhar bin Muhammad Razwan dari kelas DPH 5G. Yang kelima, Muhammad Fidaus bin Abdul Wahab dari kelas DPH 5I. Dan yang terakhir sekali iaitu Muhammad Nazrul bin Muhammad Yusof dari kelas DPH 5H. Bersama dengan saya lagi iaitu Nur Aina Fika binti Muhammad Azizi. Saya akan menerangkan 3 kes penipuan haji. Kes penipuan haji yang pertama adalah pakej haji dan umrah yang membabitkan sejumlah RM11.1 juta. Sumber ini didapati di berita harian online. Nama penulis membuat tentang kes penipuan pakej haji dan umrah yang membabitkan RM11.1 juta oleh Syahira Mustafa pada tarikh 25 September tahun 2017 dan pada pukul 3.25 PM. Kes ini telah melibatkan di seluruh negara sepanjang tempoh 6 tahun. Ikut statistik, kes ini berlaku sejak 2012 hingga Ogos tahun ini, membabitkan 287 kes. Untuk mengelakkan kes penipuan berlaku lagi pada setiap tahun, pihak anjuran Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dengan kerjasama pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Kelantan telah mengadakan kempen. Kempen ini telah melantik Muhammad Zulmazi sebagai juru nasihat bagi orang ramai agar membuat penilaian dan semakan terlebih dahulu sebelum membeli pakej haji yang ditawarkan dan disarankan dibeli daripada syarikat yang sah. Seterusnya itu, kes penipuan haji yang kedua ialah waspada penipuan Ahmad Badal Haji. Sumber ini didapati di berita harian online. Nama penulis bagi laporan ini adalah Muhammad Iskandar Ibrahim dan Saadah Ismail pada tarikh 5 Julai tahun 2020 dan pada jam 1.05 PM. Kes ini berlaku pada tahun 2020 sejak penularan pandemik COVID-19. Jadi, pihak agensi yang tidak berdaftar ingin mengambil kesempatan untuk membuat penipuan atas perkhidmatan badal haji. Peringatan timbalan, Menteri Perdana Menteri iaitu Ahmad Mazuk Sya'ari menasihati pada umat Islam di seluruh negara agar berhati-hati dan tidak berurusan dengan pihak tertentu di Malaysia yang menawarkan khidmat badal haji. Dan yang terakhir, kes penipuan haji yang ketiga ialah diperdaya pakej haji VIP. Sumber ini didapati di Sinar Harian. Nama penulis bagi laporan ini adalah Salmani Muhammad Zain pada hari Sabtu iaitu pada tarikh 22 November 2017. Kes penipuan diperdaya pakej haji VIP ini telah melibatkan 35 individu tanggung kerugian mencecah RM1.6 juta. Di dalam laporan ini perlu mewujudkan badan penyelarasan bagi mengelak perkara itu berulang lagi, kata Nazim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Syairah binti Muhammad Razali daripada kelas DPSU 5A. Saya akan menerangkan 3 ringkasan fakta kes bagi kes-kes penipuan haji yang telah rakan saya terangkan sebentar tadi. Ringkasan kes yang pertama adalah penipuan pakej haji dan umrah membabitkan 11.1 juta ringgit di seluruh negara. Antara faktornya adalah disebabkan pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan modus operandi. Selain itu, mereka mendakwa mampu mengurus urusan umrah. Seterusnya, mereka mendakwa merupakan wakil daripada syarikat yang terkemuka. Di samping itu, mereka juga menawarkan pakej dengan harga yang murah. Antara langkah adalah pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen kesedaran kepada bakal jemaah agar mereka terhindar daripada penipuan pakej tersebut. Selain itu, bakal jemaah juga haruslah melakukan penilaian atau semakan terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut. Kesimpulannya, setiap bakal jemaah haruslah sentiasa memastikan perkara yang dilakukan itu adalah sahih agar terhindar daripada unsur penipuan. Ringkasan fakta kes yang kedua adalah waspada penipuan khidmat ibadah haji kepada bakal jemaah haji di Malaysia. Antara faktornya adalah akibat penularan pandemik COVID-19, kerajaan Arab Saudi hanya membenarkan 1,000 sehingga 10,000 jemaah sahaja yang akan menunaikan haji pada tahun ini. Selain itu, didapati ada syarikat mengiklankan pakej khidmat ibadah haji menggunakan talian dengan menawarkan pakej-pakej yang tertentu. Seterusnya, didapati ada pihak Arab Saudi yang menawarkan khidmat ibadah haji kepada rakyat Malaysia, tetapi kerajaan tidak membenarkannya. Di samping itu, terdapat pihak tertentu yang mendakwa boleh mengurus urusan haji menggunakan visa sendiri atau visa furada. Malah, ada individu yang mendakwa bahawa mereka mempunyai kenalan di Arab Saudi. Antara langkah untuk mencegah adalah pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang supaya perkara ini tidak menular di negara kita. Selain itu, bakal jemaah haji juga haruslah dinasihati supaya memeriksa terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berwaspada dengan penipuan khidmat ibadah haji agar negara kita selamat dan sejahtera. Ringkasan fakta kes yang terakhir adalah diperdaya pakej haji VIP di negara kita. Antara faktornya adalah mereka dianiaya agensi pelancongan yang bertanggungjawab menguruskan visa ibadat mereka. Selain itu, masalah visa dan tiket penerbangan. Seterusnya, didapati ada syarikat tidak mempunyai lesen pengelola jemaah haji dan umrah. Di samping itu, mereka tertarik dengan pakej tersebut kerana setiap program penuh dengan pengisian. Malah, didapati mereka percaya syarikat itu mampu mengurus pakej haji VIP mereka menggunakan visa khas. Antara langkah mengatasi adalah pihak kerajaan haruslah melakukan kawal sedia pakej haji bagi mengelakkan penipuan haji di Malaysia. Seterusnya, pihak kerajaan juga haruslah meningkatkan sistem penyelaras untuk memudahkan jemaah yang akan menunaikan haji dan mengurus visa. Kesimpulannya, bakal jemaah haji haruslah memainkan peranan yang penting dalam mengambil pakej haji VIP agar masalah ini tidak berulang kembali. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hazib bin Rosmawi daripada kelas DPSU 5A. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang modus operandi yang digunakan dalam kes penipuan haji dan umrah. Pertama sekali, ejen dari syarikat pelancongan akan menawarkan pada mangsa pakej umrah dengan harga yang sangat murah untuk menarik minat mangsa.
Dan yang kedua, mangsa yang berminat akan membuat pembayaran seperti yang ditawarkan dalam pakej tersebut. Dan yang ketiga, mangsa akan dijanjikan dengan perkhidmatan dan kemudahan yang lengkap sepanjang menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan yang keempat, mangsa akan mula menyedari bahawa dirinya telah ditipu pada waktu tiba hari yang dijadualkan, dan ejen dari syarikat pelancongan tersebut tidak muncul di lapangan terbang. Baik, cara nak menghindari diri daripada menjadi salah satu mangsa penipuan adalah yang pertama sekali, orang ramai dinasihatkan untuk berurusan dengan orang tengah daripada pejabat pelancongan yang mempunyai lesen serta mempunyai pengalaman. Seterusnya, orang ramai digalakkan untuk menyemak senarai agensi pelancongan yang bertauliah dan mendaftar dengan tabung haji dan umrah sebelum menerima tawaran yang diberikan supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebaknya dengan penipuan. Akhir sekali, janganlah kita mudah terpedaya dengan pakej tawaran haji dan umrah dengan harga yang murah, terutama sekali pada harga di bawah RM4,000, kerana kebiasaan harga untuk mengerjakan haji berada di atas RM6,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Azhar bin Muhammad Ridwan daripada DPSU 5G. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk pembentangan saya iaitu punca berlakunya penipuan kes pelancongan haji. Sehingga kini penuh di dada akhbar tentang mengenai kes bakal jemaah kena tipu oleh agensi pengelola haji dan umrah akibat kurang penyelidikan dan percaya bulat-bulat dengan penawaran menarik haji. Ramai yang menjadi mangsa penipuan dengan hal sebegini. Walhal, perkara-perkara berkaitan penipuan pakej pelancongan ini boleh dielakkan jika bakal jemaah membuat sedikit penyelidikan dan semakan terhadap syarikat-syarikat pengendalian pakej pelancongan ini. Yang pertama, dengan menyemak daftar lesen agensi pelancongan tersebut. Menurut Kementerian Pelancongan Malaysia, yang sah mengendalikan umrah dan haji hanyalah syarikat yang bersatu sendirian berhad dan dilesenkan pada dua bidang, iaitu agensi pengembaraan ticketing dan pelancongan luar negeri outbound. Adalah amat berisiko jika kita membuat pembayaran melalui wakil syarikat persendirian, yayasan ataupun koperasi, kerana mereka sebenarnya tidak dilesenkan sebagai pengendalian haji dan umrah untuk membuat semakan yang mengelola bagi ibadah haji dan umrah. Di Malaysia terdapat 70 ataupun lebih senarai travel agensi yang turut berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Malaysia. Penyemakan boleh dibuat dengan melayari laman sesawang www.motek.gov.my palang semakan umrah. Seterusnya, kita juga boleh lihat sedikit penyelidikan tentang latar belakang travel agensi ini. Kita boleh buat selidik lebih mendalam mengenai agensi tersebut. Kita boleh membuat semakan mengenai latar belakang syarikat dan track record pengendalian pakej haji dan umrah mereka. Pastikan mereka ada lesen khas umrah dan permit outbound yang sah. Kita boleh membuat sedikit pencarian tentang pengalaman agensi yang mengeluarkan umrah dan urusan visa yang dikalikan oleh agensi dari NC ini. Dari situ kita dapat lihat kekerapan apakah yang berlaku sepanjang pakej tersebut dijalankan ataupun diniagakan. Dari situ kita boleh lihat kejadian penipuan berulang daripada syarikat atau agensi pengelola yang sama. Ianya pasti dapat mengelakkan kita terjerumus dengan agensi pakej penipuan ini. Kita sebagai pelanggan haruslah meneliti terlebih dahulu kandungan dalam tawaran pakej yang disediakan. Seperti yang dimaklum di dalam pakej yang ditawarkan, pastikan pakej yang ditawarkan oleh ejen umrah ataupun haji tersebut merangkumi semua perkara ini. Ianya sepatutnya termasuk dalam pakej haji yang standard dan orang kata perkhidmatan yang standard. Ini adalah termasuk tiket penerbangan pergi dan balik, visa umrah, tempat penginapan, operator yang sah ataupun ground transport, makanan, jadual lawatan ziarah, diiringi oleh wakil syarikat, mutawif, skim perlindungan, takaful umrah. Akhir kata daripada saya, untuk mengelakkan daripada kita terlibat daripada penipuan, simpanlah apalah jua risalah, brosur, resit pembayaran dan dokumen berkaitan pakej haji dan umrah yang ditawarkan. Penting supaya kita dapat boleh dijadikan bukti dan rujukan seandainya berlaku apa-apa masalah di kemudian hari. Sekian saja daripada saya untuk pertanyaan kali ini. Sekian, terima kasih.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdul Wahab dari kelas DPSU 5I. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian saya iaitu tindakan dan undang-undang terhadap individu dan syarikat yang terlibat dalam kes penipuan haji ini. Baiklah, yang pertama, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan lagi dan memperketatkan lagi undang-undang yang berkaitan dengan pakej pelancongan ini atau pakej haji ini dengan meletakkan denda yang setimpal terhadap syarikat tersebut. Yang kedua, membatalkan lesen pelancongan individu tersebut yang mana mereka adalah salah satu tulang belakang yang dalam menjayakan lagi misi mereka dalam pakej penipuan haji ini. Selain itu juga, menyaman syarikat tersebut dengan mengenakan kompaun yang sepatutnya, yang setimpal dengannya. Dan yang terakhir, menahan individu yang terlibat dalam kes pakej penipuan haji ini. Sekiranya tiada sebarang tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa, masalah ini akan berterusan dan berlarutan sehingga akan menyebabkan sektor pelancongan dan sektor ekonomi negara kita menjadi lebih teruk dan kemungkinan tidak akan stabil. Sekian daripada saya, kita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazim Yusof. Saya presenter terakhir akan menerangkan tentang 5 cadangan praktikal untuk mengatasi kes penipuan haji. Baik, bagi 5 cadangan ini saya membacakan kepada 3 bahagian, iaitu individu, masyarakat dan juga kerajaan. Baik, bagi individu, semak daftar lesen agensi umrah tersebut. Penting untuk kita tahu bahawa bukan semua agensi pelancongan boleh menawarkan pakej umrah. Menurut Kementerian Pelancongan Malaysia, yang sah menerim umrah hanyalah syarikat berstatus sendirian berhad. Yang kedua pula adalah selidik latar belakang agensi umrah, pengendali dan pengelola. Selidik lebih mendalam mengenai agensi tersebut, buat semakan mengenai latar belakang syarikat dan track record pengendalian pakej umrah. Pastikan mereka ada lesen khas umrah dan permit untuk outbound yang sah. Terusnya pula adalah dari segi masyarakat. PPIM mengesyorkan penubuhkan Biro Pengurusan Kawal Sili Umrah. Pengarah Unit Tindakan Khas Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Muhammad Yusof Azmi turut mencadangkan tabung haji menyediakan satu bentuk sistem pakalan data berintegrasi antara agensi untuk syarikat-syarikat pelancongan, membuat semakan atau kemaskini maklumat jemaah masing-masing. Baik, dari segi kerajaan pula, kerajaan telah mewujudkan lesen khas umrah. Kerajaan telah mewujudkan lesen khas umrah dikukuasakan pada 2016. Pelaksanaan lesen khas umrah adalah bagi memantapkan pengangkang kes penipuan pakej ibadah umat Islam. Melalui pengukuasaan lesen khas di bawah lesen outbound pengebaraan luar negara, diluarkan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan itu hanya perusahaan yang mempunyai kontrak sah dengan muasasah agensi pengendali umrah di Arab Saudi serta syarikat milik orang Islam boleh digunakan pakej umrah ini. Bagi akhir sekali pula adalah kerajaan mengeluarkan nama syarikat yang disenaraikan hitam di dalam laman web rasmi www.motec.gov.my. Sekiranya kita berasa ragu terhadap pakej, kita juga nasihatkan untuk menyemak senarai agensi pengendali umrah yang telah disenaraikan hitam oleh kerajaan di pautan www.motec.gov.my. Akhir sekali, kesimpulan bagi keseluruhan kajian kes ini adalah kita sebagai umat Rasulullah SAW haruslah berlaku jujur ke atas saudara Islam itu sendiri, kerana di dalam riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku. Oleh demikian, kita haruslah cakna dan mengambil tahu akan setiap latar belakang agensi agar kita tidak terjerumus di dalam mangsa penipuan. Semoga kita sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah. Sekian itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.